Sorry hari ni lambat cikgu terlupa. Cikgu ada kelas dengan kamu 2:30. Cikgu duduk je dekat sekolah tu buat kerja, lepas tu balik baru cikgu teringat kamu. Okay, tak apa, kita bincang je mana yang ada dulu. Apa cikgu nak kata? Okay, baik. Ada masalah tak masa buat eksperimen pada hari tersebut? Guna aplikasi tu, ada masalah ke? Tak. Semua okey kan? Senang-senang je kan? Senang cikgu. Okay, good. Baik. Okay. Pak Isa masuk. Sekejap cikgu nak tengok apa. Okay. Okay, baik. Hari tu cikgu ada minta kamu untuk buat eksperimen 6.1 di website yang cikgu dah tunjukkan tu. Okay, dan dah ada 3 orang yang hantar laporan pada cikgu. Tahniah cikgu ucapkan. Okay, cikgu hari ni kita akan bincang eksperimen itu sahaja dan cikgu nak tegur sedikit tentang laporan eksperimen lah. Cikgu akan semak bersama-sama dengan korang semua. Dan cikgu nak kamu pastikan kenal pasti macam inilah apa yang kamu perlu perbaiki untuk pastikan kamu punya laporan itu lengkap. Okay, sebab nanti bila kamu dah start sekolah, minggu depan hari Senin ni kamu dah start datang kan. Bila kamu datang sekolah, cikgu hanya akan fokuskan untuk buat eksperimen sahaja. Dan untuk sambungan macam kita tak masuk lagi 6.2, 6.3 semua tu cikgu akan ajar secara video dan kamu ikuti pelajaran tu dekat rumah kamu. Maksudnya masa kamu PDPR tu kamu belajar 6.2, 6.3 sampailah habis tu. Dekat sekolah, datang sekolah je kita akan habiskan semua eksperimen untuk tingkatan 4. Kalau kita ikutkan jadual, kelas kamu adalah hari Isnin dan juga hari Jumaat. Hari Isnin tu cikgu rasa tak ada masalah, cuma hari Jumaat tu akan ada masalah sebab selalunya 7.30 adalah baca Yasin. Macam hari ni 7.30 sampai 8.30, so burn kelas kita macam tu je. Jadi kamu ada hari Isnin 3 waktu sahaja. Jadi kita akan fokuskan buat eksperimen sahaja. Dalam satu hari Isnin tu kita akan buat 2 eksperimen sekaligus untuk kejar masa sebab kamu pun tak lama datang sekolah, beberapa minggu sahaja. Kita cuba habiskan sebanyak mungkin eksperimen. Bila dah habis eksperimen dan sediakan laporan, barulah kita akan ulang kaji semula daripada awal dan kita go through lah setiap topik kalau ada masalah. Okay, kita terus masuk kepada laporan eksperimen. Baik, eksperimen 6.1 sudut biasan bergantung kepada sudut 7. Okey, baik. Untuk laporan eksperimen, macam yang menjadi masalah kepada pelajar adalah di bahagian prosedur. Yang lain tu semuanya kita kita salin je. Okey, inference tak ada masalah, hipotesis tak ada masalah, tujuan tak ada masalah. Okey, pemboleh ubah yang ni tak ada masalah, cuma kita akan salin saja daripada buku teks. Okey, radas dan bahan tak ada masalah. Okey, yang menjadi masalah kat sini adalah prosedur. Kalau tengok yang ni, Alia ni tak silap cikgu, prosedur dia mestilah dalam ayat pasif. Ingat, prosedur mesti dalam ayat pasif. Ingat balik macam mana ayat pasif tu. Dapat pula yang ini mana cikgu nak pergi tadi. Okey, mesti dalam ayat pasif. Ayat pasif tu, cikgu rasa cikgu dah pernah ajar kamu, mungkin kamu dah tak ingat. Okey, kalau kita tengok buku teks kita, prosedur dia adalah sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 6.8 di atas sekeping kertas putih. Okey, caranya adalah susunan radas, cara yang betul untuk tulis prosedur. So take note dan betulkan. Susunan radas
Susunan radas. Susunan radas disediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam Raja 6.8 disediakan di atas sekeping kertas. Ini cara tulis prosedur yang betul. Okey, susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam Raja 6.8 disediakan di atas sekeping kertas. Iaitu perkataan sediakan di hadapan itu, kalau ikut dalam buku teks dia tulis sediakan. Sediakan ini kamu tukar menjadi disediakan. Nombor 2, melukis graf luar ni kan. Okey, nombor 2 dia kata lukis garis luar blok kaca itu pada kertas putih dan garis normal melalui titik O, titik kosong tu kan. Okey, jadi yang kamu kena tulis adalah cara tulis yang betul, garis luar, salah. Lukis garis luar blok kaca itu. Betul, garis luar, betul, garis luar blok kaca itu dilukis pada kertas putih dan garis normal pada titik O. Okey, tukarkan lukis tu kepada dilukis dan letakkan di tengah-tengah. Okey, sebab ayat dia mestilah ayat pasif. Sebab apa? Okey, kalau kamu tertanya-tanya kenapa kita gunakan ayat pasif? Sebab dalam buku teks tu adalah dia memberi arahan. Okey, prosedur dia tu seolah-olah arahan. Dia seolah-olah ada orang bercakap dengan kamu. Okey, siapa? Faiz, sediakan susunan radar seperti tu. Lukis garis blok kaca. Bila kamu tulis laporan, kamu bukan memberi arahan tapi kamu bagi tahu apa yang kamu buat. So apa yang kamu buat adalah kamu lukis garis tu kan. Jadi kamu cakaplah garis luar blok dilukis. Radas disediakan. Okey. Sama juga dengan nombor 3, lukis 5 garis pada sudut tuju yang berbeza. Jadi 5 garis pada sudut tuju yang berbeza. Okey, start dengan 5. 5 garis sudut tuju yang berbeza 30-60 dilukis. Okey, dilukis menggunakan sebuah jangka sudut untuk mewakili 5 sinar tuju. Okey. Lepas tu 4, tujukan sinar cahaya dari kotak sinar. Sinar cahaya dari kotak sinar ditujukan. Bukan tunjukkan Tuju ni maksudnya point out. Macam tunjuklah macam tu. Okey, tujukan. Maksudnya kita halakan kotak sinar tu. Kotak sinar tu sebenarnya dia adalah kotak, dalam dia ada mentol. Dia akan keluarkan cahaya. Jadi dia akan keluarkan satu alur cahaya. Jadi alur cahaya tu kita tujukan. Cahaya tu kita tujukan ataupun kita halakan. Halakan
pada garis I sama dengan 20. Lepas tu lukis sinar muncul PQ. Jadi yang ni sinar muncul PQ dilukis. Okey, ni cara menulis prosedur dengan betul. Yang lain kamu tak ada masalah sebab kamu hanya salin. Yang jadi masalahnya adalah prosedur mesti dalam ayat pasif. Okey, nombor 5. Blok kaca dialihkan. Blok kaca dialihkan. Okey, ni buang blok kaca dialihkan dan sinar biasan OP dilukis. Lukis ni kat depan, dilukis. Sudut biasan R sudut biasan R diukur dan bacaan direkodkan. Okey, bacaan direkodkan. Kalau tak faham, tolong bagi tahu cikgu supaya cikgu boleh terangkan lagi sekali. Sebab lepas ni kamu akan buat banyak lagi laporan eksperimen. Jadi make sure tak ada lagi masalah. Okey, nombor 6. Letakkan blok kaca semula. Blok kaca diletakkan semula. Langkah 4 dan 5 diulang. Dengan sudut 7I sama dengan 30, 40, 50 dan 60. Nilai sin I dan sin R dihitungkan. Nilai direkodkan. Dalam jadual. Okey? Boleh untuk prosedur, ada masalah ke untuk prosedur? Kalau ada masalah, nanti kita pergi yang kedua. Kita betulkan lagi yang kawan-kawan kamu dah hantar. Okey? Kalau yang tak faham, terus bagi tahu cikgu supaya cikgu boleh ulang semula. Okey, sekarang kita pergi bahagian keputusan. Baik kelas, cikgu bagi tahu cara yang betul supaya nanti bila kamu nak exam, kamu buat dengan cara yang betul. Sebab dalam kertas 3 sekarang walaupun amali tapi semua benda ni kamu mesti kena tulis. Okey, kita tengok kepada keputusan, jadual keputusan. Cikgu percaya sudut biasan sin I dan sin R ni kamu akan dapat nilai yang sama lah sebab kita gunakan secara virtual. Kamu bukannya guna analog. Yang analog tu selalunya kita akan dapat, kalau kita buat betul-betul eksperimen di sekolah, mungkin nilai bacaan kita akan dapat berbeza-beza. Tetapi sekarang ni kita guna yang virtual. Jadi insya-Allah cikgu rasa semua dapat nilai yang sama lah. Cara penulisan jadual keputusan yang betul adalah tempat perpuluhan mestilah sama untuk kategori yang sama. Sebagai contoh, sudut 7I, unit dia darjah, sudut biasan R, unit dia adalah darjah. Jadi kamu lihat kat sini, titik perpuluhan untuk R ni ada satu titik perpuluhan. Jadi untuk sudut 7 ni kamu pun kena letakkan satu tempat perpuluhan. Satu tempat perpuluhan. Jadi yang sudut I ni pun mesti letak satu tempat perpuluhan. Supaya nampak seragam. Seragam ni. Cikgu mesti seragam ke? Ya. Sebab seragam ni lah ada markah kelas. Kalau tak seragam, tak ada markah. Okey, sin I dengan sin R macam mana pula? Ya, sin I dengan sin R ni pun tempat perpuluhan dia mesti sama. Kalau sin I kamu ambil 2 tempat perpuluhan, maka sin R pun kamu ambil 2 tempat perpuluhan. Nak ambil berapa? Kamu boleh ambil 2 hingga 4 tempat perpuluhan. Dan pastikan
kamu bundar. Okey, pastikan bundar, dibundarkan. Bundarkan nombor tu, apabila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat nombor tu panjang-panjang kan? So pastikan kamu bundarkan nilai tersebut. Kalau nak 2 tempat perpuluhan, bundarlah kepada 2 tempat perpuluhan. Kalau nak 3, bundarkan kepada 3 tempat perpuluhan. Okey, 2 hingga 4 tempat perpuluhan. Tetapi yang nilai ni dia akan berubah dari tahun ke tahun. Jadi tahun depan mungkin cikgu akan ada informasi yang lebih lain lah. So kita tengok dulu SPM tahun ni. Tapi selalunya untuk fizik 2 hingga 4 tempat perpuluhan. Ada sesetengah soalan dia dah spesifikkan, itu paling senang lah. Dia spesifikkan berapa tempat perpuluhan yang dia minta. Yang tu make sure kamu ingat. Kalau kamu salah yang tu, maka tak dapat markah. Okey. Pastikan seragam Okey, jadi yang mana lain tu betulkan. Okey, sekarang kita tengok analisis data. Dia suruh kita plotkan graf. Baik, ada 2 graf dekat sini, iaitu graf R melawan I dan graf sin. Kita ada graf R melawan I dan graf sin I melawan sin R. Okey, kenapa cikgu kurungkan? Sebab inilah yang menjadi tajuk graf anda. Okey, ini adalah tajuk graf. So, jadi kamu tak perlu lagi nak memikirkan, nak reka-reka tajuk graf. Tak perlu, sudah diberikan dalam soalan ataupun kalau kita tengok dalam buku teks tu sudah diberikan dalam bahagian analisis data. Sebabnya macam mana kita nak tahu graf apa nak lukis? Kita tak tera lagi kan? Jadi kita rujuk sahaja nama graf, tajuk graf yang diberi dalam soalan. Daripada tajuk graf ini juga kita boleh tahu paksi Y dan paksi X. Okey, nama graf ni dia ambil adalah graf. Okey, graf apa? Kat sini adalah paksi Y. Kenapa tak eja graf? Okey, graf paksi Y melawan paksi X. Okey, jadi untuk graf yang pertama ni R adalah paksi Y, manakala I adalah paksi X. Okey, sama juga dengan graf sin I melawan sin R. Jadi sin I adalah paksi Y, manakala sin R adalah paksi X. Itu cara nak tahu paksi kamu. Okey, untuk graf yang pertama ni graf R melawan I, jadi Y lawan X. So graf kamu akan kat sini Y dia adalah R dan kat sini I. X dia adalah I. Untuk graf yang ini pula Y dia adalah sin I dan X dia adalah sin R. Jadi bila dalam exam ataupun buat eksperimen lain kali untuk lukis graf, rujuk sahaja dalam bahagian analisis data tu sudah diberitahu kepada kamu nak letak apa, kuantiti apa di paksi Y dan juga paksi X. Okey, jom kita tengok graf. Yang pertama adalah graf R melawan I. Okey, bagus, ada tajuk. Okey, tajuk dah ada. Baik, kita tengok paksi pula. Okey, sudut biasan. Baik, cara tulis yang betul kelas ini, cara tulis yang betul ni kurang tepat Cara tulis yang betul adalah sudut biasan koma R slash bulat. Sudut biasan tu maksudnya nama kuantiti. Sudut biasan nama kuantiti. R adalah simbol dan theta. Bulat ni adalah darjah. Ini cara tulis yang betul. Tapi kalau kamu tulis macam ni dah dapat markah. Tapi ini adalah cara yang betul. Biasakan
yang betul jangan betulkan yang biasa. Mentang-mentang ni kamu biasa tulis yang macam ni kamu rasa betul. Betulkan yang biasa, betulkan cara penulisan anda dari sekarang. Sama juga dengan paksi X kita lah. Cara tulis labelkan paksi sudut 7, koma, simbol, slash, unit. Okey? Cikgu, unit ni nak dapat kat mana cikgu? Nak reka ke? No, jangan reka-reka. Tengok kepada jadual anda. Dalam jadual sudah diberikan. Dalam buku teks pun sudah diberikan unit. Yes, unit. Sin I, sin R. Cikgu tak ada unit. Memanglah diorang ni memang tak ada unit kan. Sinus, cosinus semua tu tak ada unit. Tangent semua tak ada unit. Okey, kemudian kita lihat pula kepada titik-titiknya. Okey. So 20 Okey, 20 adalah 13.2. Okey, kalau dia tulis 13.2, kita tak dapat nak baca 13.2 kan? Jadi kamu ambil 13 sahaja. Okey, satu cikgu nak tegur. Kalau kamu buat graf, buat sehabis besar kelas. Ini cikgu tengok graf ini tidak cukup besar. Sebab apa? Cikgu boleh buat 10 ni ada 2 petak. Buat sehabis besar. Bila kamu buat sehabis besar, kamu boleh plot 13.2 dengan tepat. Okey, boleh plot 13.2 tu dengan sangat tepat. Okey. Jadi bila kat sini kamu hanya boleh plot 13 sahaja. So nanti dia akan jadi nilai dia tak cantik lah. Tak nampak secara tepat. Okey, 30 pun sama juga. Bila kamu tak dapat nak plot 2 tempat perpuluhan tu, so kamu akan jadi dapat jawapan dia yang lain. Okey, dari segi plotting okey betul. Bentuk graf, pastikan graf anda licin. Apa maksud licin? Tangan kamu mesti terus saja, lurus. Maksud cikgu tak ada jangan Parkinson. Jangan Parkinson ataupun terketar-ketar. Okey? Yang lain okey lah, nanti cikgu tengok yang sebab plot ni cikgu tengok kemudian sebab kita tak nampak daripada ni Okey, graf yang kedua. Okey, sama juga. Yang ni pun cikgu tengok tak menggunakan kertas graf sehabis besar-besar alam. Tak habis dia guna. Jadi pastikan guna kertas graf itu semaksimum yang mungkin. Okey, untuk graf sin I melawan sin R, kamu memang akan dapat graf yang garis lurus. Okey, kalau garis lurus ni kelas, cikgu tengok cara pemberian markah dia adalah kebanyakan titik dilalui oleh graf. So kita nampaklah ada 1, 2, ni tak lalu. So 2, ada 3 titik melalui graf. Dan yang tak lalu tu ada 2 kan? Ada 2 kat sini. Dia mesti 1 di bawah dan 1 di atas. Jadi sekarang kita lihat dua-duanya di atas. So tak tepat jugalah. Okey. Maksud cikgu kalau graf kamu macam ni kan. Okey, so mostly kena, katakanlah titik kamu kat sini. Okey, ada titik yang 3 kena. Kalau yang tak kena tu mesti 1 di atas, 1 di bawah. Baru betul. Macam yang ni kelas, 2 di bahagian atas, so tak dapat markah. Okey, kalau ada cikgu ada 3 titik tak kena kan contohnya. Kalau 1 kat sini, sebelah lagi kat sini, boleh. Dia 2, 1. Mesti syaratnya mesti seimbang. Jadi kalau graf kamu yang kamu dah lukis tu tak seimbang, kamu kena lukis semula lah. Okey. Baik, okey kita bincangkan, hitungkan kecerunan. Kecerunan ini, okey, tunjukkan di atas graf kelas. Kamu tunjukkan di atas graf. Maksudnya kamu dah lukis segitiga ni kan? Okey, dah lukis segitiga bagus.
kamu tulis dekat mana-mana bahagian di atas graf. Okey, contohnya ambil dekat sini pun boleh. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, jadi yang kamu pilih ni 0.87 tolak 0 bahagi X dia 0.58 tolak 0. Okey, so dapatlah 1.51. Okey, jadi kena buat juga pada graf. Pada kertas graf kamu ni kena buat, kemudian mesti tulis juga di sini. Okey, so yang kat sini ni betul lah, tak ada masalah. Cuma kena tunjukkan pada graf anda. Okey, nyatakan hubungan antara sudut 7 dengan sudut biasan R apabila cahaya bergerak dari udara ke dalam blok kaca. Okey, kalau kita tengok graf kita, mana graf kita tadi? Graf kita yang ini, dia bukanlah graf, sepatutnya kita akan dapat graf yang bengkok macam ni lah. Dia akan dapat graf yang bengkok macam ni. Jadi hubungannya kat sini adalah bertambah secara linear. Okey, bertambah secara linear. Okey, ni betul, tak ada masalah. Okey, kesimpulan senang je kan? Kesimpulan ni ambil sahaja daripada hipotesis. Okey, ambil daripada hipotesis. Okey, ambil daripada hipotesis ni betul. Okey, apakah nilai indeks biasan bagi blok kaca? So kamu yang dah buat tadi, blok kaca kamu 1.51. Jangan 1.5 je, 1.51. Cikgu mana dapat nilai ni cikgu? 1.51 1.51 ni kelas bukan yang cikgu dapat daripada buku teks tapi daripada kecerunan yang kamu hitung tadi. Sebab apa? Sebab kita tahu kan N, indeks biasan adalah sama dengan sin I per sin R. Sin I per sin R. Ini kita dah tahu, kita dah maklum. N, indeks biasan sama dengan sin I per sin R. Jadi sama tak dengan kecerunan tadi? Samalah dengan kecerunan. Kan kecerunan Y bahagi X. Y kita apa? Y kita adalah sin I. X kita adalah sin R. Jadi M ni sebenarnya adalah N, iaitu indeks biasan sama dengan Y per X sama dengan sin I bahagi sin R. Jadi yang dekat sini kelas, nilai indeks biasan bagi blok kaca ni jangan ikut yang dalam buku teks tapi ikut nilai yang kamu dapat. Kalau kamu dapat 1.46, tulis 1.46. Kalau kamu dapat nilai dia 1.2, tulis 1.2. Kalau kamu tak dapat nilai 1.5 tu bermaksud adalah perkara yang membuatkan kamu tak dapat nilai sebenar. Tapi cikgu rasa semua dapat nilai 1.51 lah sebab kita gunakan secara virtual dan sangat tepat kan. Okey. Kita tengok pula yang lain. Okey, Alia punya dah. Cikgu tengok. Siapa lagi yang hantar dekat cikgu? Kina. Kina dah hantar. Okey, yang lain cikgu tak nak ni lah, yang lain tak ada masalah Yang ni tak ada masalah sebab kamu ikut saja buku teks, tak ada masalah. Oh, satu lagi yang kamu tak tak boleh tekan aku dah. Yang kamu lupa nak buat adalah kamu mesti lukis kelas. Lukisan mesti ada, lukisan rajah mesti ada So Alia tak masukkan lukisan rajah tadi, masih masukkan lukisan rajah. Kenapa mesti masukkan lukisan rajah? Sebab kat sini kamu sebut rajah 6.8. Jadi rajah tersebut mestilah dilukis. Okey, mesti dilukis. Okey, Alia, Kina ni pun sama. Kamu punya prosedur mestilah dalam ayat pasif. Sila betulkan. Okey, iaitu susunan radar seperti yang ditunjukkan dalam rajah 6.8 disediakan. Bukan sediakan ni duduk kat depan disediakan.
garis luar blok itu dilukis pada kertas putih dan garis normal melalui titik O. Okey. Ini pun sama. 5 garis dilukis. Okey, dilukis pada sudut tuju yang berbeza menggunakan sebuah, salahkan kat sini. 5 garis pada sudut tuju yang berbeza dilukis kat sini. Okey. Sinar cahaya dari kotak sinar ditujukan. Sinar muncul, PQ dilukis. Okey. Blok kaca dialihkan. Prosedur ni kelas laporan ni seolah-olah kamu ceritakan kepada orang macam mana kamu buat eksperimen itu. Kalau dalam buku teks, dia seolah-olah memberi arahan. Tapi dalam laporan, dia akan ceritakan. Dia akan ceritakan apa ni, dia akan, laporan tu kena ceritakan apa yang kamu buat. Okey? Blok kaca dialihkan dan sinar biasan OP dilukis. Sudut biasan R diukur. Dan bacaan dah direkodkan. Okey, betulkan blok kaca diletakkan semula. Langkah 4 dan 5 diulang. Nilai sin I dan sin R dihitungkan. Nilai direkodkan. Okey? Boleh ya? Okey, cikgu harap yang kamu semua dah dapatlah notekan, kenal pasti kat mana kesalahan yang kamu buat. Okey, keputusan tadi pun sama, mesti sama tempat perpuluhan. Okey? Yang lain tak ada masalah. Okey, yang ni kan. Okey, Syakina ni dia buat 3 tempat perpuluhan. Jadi yang 0.5 ni tambah 2 kosong. Mesti tempat perpuluhan tu seragam. Barulah ada markah. Okey, jadi tambah je kosong. Tak ada masalah. Walaupun macam tak ada nilai kan. Okey, Syakina hitungkan kecerunan graf. Bukan dia suruh kita hitung N. Dia tak suruh kita hitung N. Tapi dia suruh kita hitung kecerunan graf. Jadi yang kamu kena hitung tu di sinilah M sama dengan. Ataupun kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Masukkan nilai based on kamu punya kamu punya graf. Okey, mari kita lihat graf Syakina pula. Okey, ni tak ada masalah, betul. Nah, tajuk graf tak ada. Okey, lengkapkan tajuk graf anda. Okey, 5, 10, 15, 20, 25 sampai 35. Okey. Kamu lihat kat sini titik yang terakhir adalah melebihi 35. Jadi, kalau ikutkan dari segi peraturan, kita tak boleh baca titik ini. Tidak boleh dibaca. Kenapa tak boleh baca? Sebab kamu punya skala sampai 35 sahaja. Jadi kamu mesti buat lagi 1, 40.
Panjangkan kamu punya ni. Panjangkan kamu punya graf ni. Baru betul, baru boleh dibaca nilai tersebut. Okey, tengok yang Syakina buat, dia letakkan satu kotak bersamaan dengan 5. Jadi kamu boleh baca tak? Yang ni lagi kecil graf. Kamu kena besarkan graf. Okey, sekejap. Cuba tengok Okey, nilai dia adalah yang pertama 13.2. 10, 11, 12, okey 13. Okey, sebab dia tak boleh baca 13.2 kan. Jadi kita tulis 13 sahajalah. Okey, so tak ada masalah 13. Okey, plotting betul. Okey. Sama juga Syakina, tengok kamu ada 3 titik yang tak kena pada graf. Yang kena pada graf hanya 2 sahaja. So graf kamu ni tak akan dapat markah untuk garisan. Sebab apa? Sebab tidak mengenai semua. Tak kena pada semua titik. Sebab untuk R dan untuk R melawan I, graf kamu mesti kena pada semua titik dan bermula daripada sifar. Okey, dia akan serong. Graf dia ni memang akan jadi serong. Okey, buat semula, lukis semula graf ni. Okey Syakina. Sebab graf kamu sebenarnya kamu akan dapat graf yang macam ni. Okey tak apa, tak ada masalah, boleh betulkan lagi. Okey, graf sin I melawan sin R sama juga, tak ada tajuk. Okey, yang ni boleh baca sebab dah masuk dalam 0.9. Okey, sin I dekat atas, sin R dekat bawah, okey. Okey, segitiga cukup besar. Sama juga masukkan nilai M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Masukkan nilai mana yang kamu pilih. Tak semestinya pilih yang kamu dah plot kelas. Boleh je pilih dekat sini ke. Dekat sini. Tak semestinya pilih yang kamu dah titik dan tak semestinya sehingga kepada sifar. Boleh je dekat sini pun boleh. Okey, sampai mana ni? Sampai sini. Boleh, tak semestinya sampai kepada sifar. Tapi kelas janganlah terlalu kecil. Oh, kat sini je lah cikgu. Kecil je. Tak boleh. Ini terlalu kecil kelas. Ini dah cukup besar. Dia mesti 3/4 sekurang-kurangnya 3/4 atau setengah macam itulah daripada graf kamu. Okey? So yang lain tak ada masalah ni okey. Kalau boleh gunakan sehabis besar kertas graf anda ya. Okey, hubungan antara sudut I dengan sudut biasan R. Baik, kat sini dia kata berkadar terus. Ingat macam mana kita punya berkadar terus tu adalah dia mesti daripada sifar dan mesti lurus. Baik, untuk sudut I dan sudut R ni dia tak berkadar terus tapi dia bertambah secara linear. Dia graf dia macam ni. Okey? Sebab itulah kalau kita tengok kesimpulan kita semakin bertambah sudut 7I semakin bertambah sudut biasan R. Boleh tak apa, tak ada masalah. Kamu boleh betulkan lagi. Okey? So indeks biasan ni berdasarkan kita punya mana tadi? Kamu punya kecerunan lah berdasarkan kecerunan. So ini tak ada masalah ni betul. Okey Syakina, sila betulkan ya. Okey, siapa lagi yang hantar? Okey, yang kamu dah, cikgu rasa kamu dah tak ingat kot buat ni macam mana. Tadi siapa lagi Afika baru hantar. Mana Afika tak hantar. Cikgu tengok kamu dah delete ke Afika? Pagi tadi cikgu rasa Alia ada hantar kat cikgu. Alia.
Okey, Alia. Okey, sama juga macam rakan-rakan yang lain Alia ni. Yang ni tak ada masalah yang ni tak ada masalah. Betul semua. Rajah mesti dilukis. Okey, lukis rajah lah. Okey, lepas tu prosedur pun salah. Okey, cikgu saya. Ya Allah, saya nak padam. Adakah kamu kena buat semula? Cikgu kena buat semula ke cikgu daripada? Kalau kamu rasa laporan kamu tu tak kisah dia comot, tak perlu buat semula pun. Kamu hanya potong. Potong dengan pen. Lepas tu susunan radas disediakan pun boleh kat sini, boleh. Disediakan. Salah sebab dia ada ni kan, mana pemadam lah. Susunan seperti yang ditunjukkan disediakan. Disediakan dekat sini. Tak boleh nak menulis lah kat sini. Okey, garis luar blok kaca itu dilukis. Okey. 5 garis lurus pada sudut tujuh yang berbeza dilukis. Okey, mewakili 5 nilai tu. Sinar cahaya dari blok sinar ditujukan pada garis I. Okey, sinar muncul PQ dilukis. Okey. Alia tak ada pula hari ni Okey, so nanti maksudnya kamu kena buat pembetulan lah. Okey, cikgu tengok lagi yang lain. Betulkan. Okey, sama juga keputusan mesti ada kosong-kosong Pastikan dia sama nilai perpuluhan dia. Okey, kita tengok. Cikgu nak tengok graf. Okey, graf tak ada tajuk. Pastikan ada tajuk. Dan satu lagi apa yang tertinggal adalah unit. Mesti ada unit. Mesti ada unit. Okey, lepas tu tajuk kat sini lah mesti ada tajuk. Okey, protein okey. So kat sini kamu boleh nampak ada sedikit Parkinson. Cikgu suka, tahulah cikgu-cikgu selalunya dia guna perkataan Parkinson. Sepatutnya tak payahlah. Parkinson tu kamu tahu kan, penyakit tangan dia bergegar-gegar. Dia shaking hand. Okay, so pastikan dia smooth lah. Okay, so far okay. Tapi pastikan, cikgu tak tahu kenapa kamu tak gunakan sehabis besar kamu punya kertas graf. Sayang ke kertas graf kamu? Okay, yang ni tajuk ada, bagus. Okay. Okay, yang ni ada titik dia pun okay. Okay okay, tengok pula Afika. Afika baru hantar. Tadi tak jadi kot. Okay, yang ni Afika punya. Okay, sama juga Afika. Prosedur. Okay, prosedur dia mesti dalam ayat pasif. Disediakan garis luar blok kaca itu dilukis pada kertas putih dan garis nombor dari titik. Lepas tu 5 garis pada sudut dilukis. Okey. Sinar cahaya dari kotak sinar ditujukan. Okey, sinar muncul PQ dilukis. Okey, yang lain tu macam biasalah blok kaca dialihkan. Dan sinar biasan OP dilukis. Sudut biasan R diukur
bacaan dalam bacaan direkodkan. Okey, blok kaca diletakkan semula. Langkah 4 dan 5 diulang. Okey, nilai sin R dan sin I dan sin R dihitung. Dihitungkan. Nilai direkodkan. Okey. Kalau kamu tak nak tulis baru tak ada masalah, buat je macam cikgu ni, potong lepas tu buat tanda tertinggal tu. Tak ada masalah. Sebab nanti kalau kamu hantar dekat cikgu pun, cikgu akan buat tanda-tanda ni juga. Okey. Okey, keputusan macam biasa mesti tempat perpuluhan tu mesti seragam. Okey, seragam mesti seragam. 13 je kamu dapat Okey, mungkin dapat selalu tepat kot. Baik. Boleh Afika nak buat baru pun boleh. Tak ada masalah. Kalau kamu rasa nak buat baru, boleh buat baru. Kalau nak buat yang letak simbol-simbol tu pun boleh. Terpulang kepada kamu. Okey, analisis data. Okey, Afika, yang ni kamu boleh terus sebenarnya masukkan je dalam bawah sini. Macam jawab soalan lah, tak payah kamu nak asingkan. Okey, nombor 3 ni pun kamu boleh terus bagi jawapan dia dekat bawah ni. Kesimpulan pun boleh terus bagi jawapan di sini. Yang nilai indeks biasa ni pun boleh terus bagi jawapan di sini. Tak perlu kamu nak asingkan soalan dan juga jawapan. Okey, terus je bagi dalam yang itulah. Okey, kita tengok graf. Masih juga kamu, kenapa semua kamu lukis graf kecil ya? Okey, teguran cikgu adalah yang pertama ni, kenapa tak boleh sama? Mesti sama dengan ada garisan kan? So pastikan dia lurus. Okey, pastikan dia lurus dan pastikan graf kamu tu garisan dia tak nampak double tak nampak dua. Tak nampak double lah, macam ada macam ni kan. Ni macam ada sikit double kat sini. Pastikan dia lurus lah. Okey. Ni pun sama, tak lurus. Heranlah cikgu dengan kamu ni. Kamu punya pembaris kan? Dah ada pembaris, dah ada pun garisan ni. Of course kamu mesti mestilah garis dengan lurus kan, sebab dah ada pembaris dan dah ada garisan tu. Okey. Okey, yang ni tak ada masalah, yang ni okey. Cuma garisan kamulah. Dan pastikan graf tu cukup besar. Ni tak cukup besar. Kalau saya tak terima graf ni terlalu kecil. Lepas tu, untuk yang pengiraan kecerunan, garis ni mesti garis putus-putus, bukannya garis lurus. Okey, Afika, garis lurus. Garis putus-putus. Sebab ini yang garis putus-putus ni menunjukkan kamu nak kira kecerunan. Kalau garis tu lurus, tak putus-putus, garis yang bersambung, itu menunjukkan graf. Jadi kita kena bezakan garis graf dan juga garis lurus-lurus. Okey? Okey, dah pukul 3.59. Cikgu rasa setakat ini je lah sebab yang lain pun tak ada hantar, tak ada masalah. Okey, jadi yang kamu dah tengok hari ni, pastikan buat pembetulan. Okey, buat pembetulan jawab graf kamu lah. Okey, ada apa-apa soalan ke kelas setakat ini? Okey, ada soalan ke? Boleh faham? Boleh. Okey, cikgu nak tunjukkan graf graf yang cikgu lukis. Okey, cikgu nak tunjukkan graf yang cikgu lukis.
Okey, ni graf R melawan I. Okey, boleh nampak ke? Pertama, cikgu cikgu nak minta kamu lihat secara keseluruhan. Ini adalah kertas graf cikgu. Tengok graf cikgu besar ni. Menggunakan hampir keseluruhan kertas graf. Ada tajuk dan apa yang kamu nampak kesilapan cikgu di sini adalah, kamu nampak tak kat sini bahagian ni dia macam tak connect dengan smooth. Tak lancar, macam pelik kan kat sini. So kat sini kena perbaiki lagi. Tapi yang cikgu nak tunjukkan adalah lurus dan gunakan keseluruhan graf. Jangan takut-takut kamu nak nak macam mana maksud cikgu jangan lukis terlalu kecil. Cikgu perasan sangat pelajar akan lukis secara kecil. Cikgu tak tahu kenapa. Cuba lukis sehabis besar kertas graf anda. Dan kalau boleh sangat digalakkan untuk guna garis yang paling tepi ni kelas. Okey, guna garis yang paling tepi sekali untuk kamu mulakan kamu punya lukisan tu. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okey, ini adalah graf sin I melawan sin R. Tengok cikgu gunakan, kamu nampak tak graf cikgu macam mana? Besar. Cikgu gunakan keseluruhan bahagian kertas graf. Hampir 100% cikgu gunakan, 100% lagi cikgu gunakan bahagian graf cikgu. Jangan buat kecil, buat kat sini je. No, gunakan 100%. Dan kertas graf kamu tak semestinya duduk mencangcang macam ni, duduk menegak macam ni. Kamu boleh buat dia secara melintang macam ni juga kelas. Okey, yang penting adalah dia punya kita panggil label paksi. Okey, dan juga dia punya skala betul meningkat secara betul kat sini. Masukkan kecerunan. Tengok cikgu ada kira kecerunan di sini. Cikgu ada kira Y2 tolak Y1 di sini. X2 tolak X1 di bawah. Dan cikgu ada kira kecerunan. Okey, dan cikgu ada buat segitiga putus-putus. Cuma kesilapan pada graf ini apa dia kelas? Ada satu kesilapan pada titik-titik ini, iaitu kamu lihat cikgu hanya kena 1 titik, 2 titik sahaja. Ada 3 titik tak kena. Sepatutnya garisan ini mestilah melalui hampir semua titik ataupun majoriti titik yang telah diplotkan, dan yang tak kena tu mestilah seimbang. Ni tak seimbang. Cikgu tahu untuk dapatkan seimbang ni memanglah sangat sukar. Cikgu pun sukar juga. Hari tu cikgu tak tahu dah. Pusing kat mana. Tak dapat juga. Tapi tak apa. Usaha lagi. Selalunya dalam exam, selalunya nilai yang diberi tu memang akan dapat garis lurus. Okey? Tapi kali ni SPM kamu adalah kamu dapatkan nilai tu sendiri. Jadi bertabahlah sama ada dia dapat elok ataupun tidak. Cuba sebaik mungkin. Yang penting adalah gunakan graf kamu ni 100%. Guna dari hujung ke hujung. Jangan lukis graf tu terlalu kecil. Okey, sebab kalau nilai kamu terlalu kecil, maka kamu akan dapat kadang-kadang dia punya kecerunan ni tidak tepat. Jadi itulah cikgu nak tunjukkan pada kamu. Cikgu nak tunjukkan, lukiskan graf itu sebesar-besar alam yang dapat kertas graf kamu muatkan. Okey, itu sahaja kelas untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Cikgu harap penerangan cikgu jelas untuk kita lukis graf. Okey, ada apa-apa soalan kelas? Kalau tak ada, kita boleh tamatkan sesi kelas kita hari ini. Okey, kalau tak ada soalan,
Sampai di situ sajalah kelas kita hari ini. Terima kasih semua.